Assalamualaikum, selamat sejahtera bersama saya Muhammad bin Hassan yang lebih dikenali dengan nama Mat KR dalam program Seni Budaya Digital. Baiklah, hari ini kita akan kupas semangat dan ritual dalam pementasan teater Tukang Anzera. Jom. Kita teruskan dengan semangat dan ritual dalam pementasan teater Tukang Anzera. Baiklah, bersama kita Saudara Malik Hassan. Okey, Wang. Apa khabar, Wang? Oh, kita maaf, Wang. Kita dua tu selalu bercerita tentang bertunggah dengan nama Wang. Ada sejarah, Wang. Ada sejarah, Wang. Pernah berlakon bersama. Betul. Okey, baiklah, Wang. Cerita sikit tentang biodata. Baiklah, Wang. Saya lebih dikenali dengan nama Malik bin Hassan. Tidak ada nama-nama glamour yang lain. Nama itu memang dah bagi saya dah komersial. Bukan setakat dikenali di Sarawak, tapi alhamdulillah di semenanjung Malaysia pun orang dah banyak kenal dengan nama Malik bin Hassan. Jadi kalau bercerita tentang keterlibatan saya dalam teater, bagaimana saya bermula dengan teater, berminat dengan teater. Sebenarnya pada peringkat awal saya memang tidak tahu apa-apa tentang teater, Wang. Jadi peringkat sekolah saya diperkenalkan oleh seorang guru, Haji Muhammad Rosli bin Muta. Sekarang ini dia bertugas sebagai DJ di RTM. Sarawak. RTM Kuching. Kuching, ya. Memperkenalkan saya dengan teater. Selepas sekolah pada tahun 1991, saya meneruskan minat saya mengikuti bengkel teater sepanjang tahun di Kementerian Pembangunan Sosial dan Urbanisasi di bawah tunjuk ajar guru Awang Bujang Awang Hamdan ataupun lebih dikenali sebagai Ebino. Encik Ismail Hamdan, Cikgu Azhar Cik Yeah. Selepas itu saya banyak mengikuti bengkel-bengkel teater anjuran daripada USM, menjadi Aswara, di guru-guru yang datang seperti Profesor Dr. Gaus. Dr. Gaus, Allahyarham Pak Samad, Dr. Zainal Latif, dan Encik Zefri Husin, Encik Wan Hanafisu. Encik Wan Hanafisu di antara guru-guru saya. Dan pada tahun 1993 saya bersyukur saya dipilih untuk mengikuti bengkel Daya Hidup dan Cipta anjuran JKKN Sarawak juga. Betul. Guru yang datang daripada Indonesia, Bapak WS Rendra. Rendra, ya, nama yang cukup besar di Indonesia. Dan saya bersyukur masih bertahan sehingga sekarang. Sebab bukan kerana nak glamour, Bang, kerana minat berkarya. Betul. Okey. Itu dari segi apa? Itu biodata, Wang. Biodata, ya. Kali ini kita pindah sikit dalam kupasan, boleh tak, Wang? Kupasan. Kupasan apa, Wang? Kupasan kenapa Tukang Anzera. Itu. Nak dengar sikit, nak tahu sikit cerita tentang Tukang Anzera. Tukang Anzera. Kenapa kami daripada Persatuan Seni Persembahan SIFA, Persatuan Seni Persembahan SIFA, Kuching memilih Tukang Anzera? Kerana kami beranggapan negeri kita Sarawak kaya dengan adat dan budayanya. Jadi salah satu daripada yang kita terfikir, kenapa kita tidak mengangkat karya kita orang Sarawak sendiri, iaitu karya Cikgu Awangku Merali, dan mengangkat cerita Tukang Anzera, iaitu mengisahkan tentang masyarakat kaum Iban di daerah Seratok. Tukang Anzera ditulis oleh Cikgu Awangku Merali. Dan sewaktu peringkat awal permulaan perbincangan, kebetulannya, Wang, waktu itu, Wang, bagaikan suatu petanda kepada kami apabila duduk berbincang, tiba-tiba hari hujan. Guntur, kilap. Mistik dah nampak betul. Mistik dah nampak. Dan kebetulan Allah hadirkan Cikgu Awang Merali datang tanpa diundang, datang ke tempat kami berbincang. Waktu itu kami minum di Pekan Batu Tujuh. Cikgu Awangku Merali bercakap, ini satu cabaran untuk kamu. Kami cakap, Cikgu, kami nak bawa sikit Tukang Anzera. Dia cakap, ini satu cabaran. Siapa yang jadi watak utama? Akik. Dia cakap. Cikgu Supian yang mengarah cerita tu. Saudara Malik. Saudara Malik, saya cabar kamu bawa watak ini dua. Maksudnya saya kena bawa watak Akik, nenek, orang tua, dan watak Remong. Remong ini adalah pahlawan di alam alam lain. Alam bunian. Cakap alam atas. Begitulah, Wang. Kenapa kami memilih Tukang Anzera? Kerana salah satunya kita nak mengangkat budaya kita Sarawak, Bang. Ya, tapi cabaran itu, Bang. Cabaran memang yang berbeza itu. Betul, Bang, betul. Cabarannya, Bang, salah satunya saya ni sendiri sebenarnya
kacukan mak Bidayu, bapak Melayu. Sepatah haram pun cakap Iban saya tak tahu bang. Memang tak tahu. Jadi kebetulan waktu itu dalam produksi ada orang Iban sendiri seperti Puan Ernie Dodis bersama dengan suaminya Encik Ferezila. Dan kita belajar juga dengan ini bagaimana langgam bahasa Iban, dan setiap pagi saya dengar Radio Sarawak rancangan Iban. Itu macam mana? Kerana lidah kita ni tidak sama. Memang wang. Kalau orang Iban bercakap jadi, kalau kita cakap Melayu jadi, orang Iban jadi aku tabik balakaban akik dan ini aku remong dan juga mengga turun ke barat, remong turun ke timur. Begitulah bang. Kita kena latih. Selalu berlatih supaya lidah kita ni jadi Iban. Betul. Bukan saja dialog, bukan saja watak dan lakonan awak. Betul. Tapi bang termasuk dengan movement. Movement, kostum. Sebab seperti apa yang sekarang ni adalah orang kata baru 10% watak Iban. Kan? Kita menggunakan ketapu. Kepala, baju ni. Dalam cerita tu saya terpaksa bercawat bang. Tak pernah saya terfikir berlakon bercawat bang. Pasang cawat di tengah pentas. Pasang di tengah sambil berlakon. Itulah di antara cabaran-cabarannya. Dan terima kasih waktu itu kita mendapat sokongan daripada seorang guru yang cukup bersemangat bila bercakap tentang semangat orang Sarawak, Cikgu Ramli Ali. Cikgu Ramli Ali Cikgu Ramli Ali. Seorang koreografer yang cukup terkenal. Bukan saja di Sarawak tapi di semenanjung Malaysia, malahan di dunia. Siapa tidak kenal. Tapi dia yang banyak memberi suntikan semangat kepada kami untuk berlatih tukang ansera. Selain daripada itu, dia meminjamkan barang-barang dia lah. Mistik-mistiknya bang, sebenarnya cerita tukang seni memang banyak mistik sebenarnya. Banyak mistik bang. Banyak mistik bang. Nak tahu sikit bang. Cerita sedikit sajalah tentang mistik yang pelik-pelik masa dalam latihan. Boleh tak? Boleh bang. Jadi yang pertama saya didatangi oleh Akik itu sendiri. Di dalam mimpi saya bang. Dalam mimpi Akik datang kepada saya, seorang tua. Dia datang, orang cakap bagi CP. Dia cakap, aku Akik. Suara dia kecil bang. Cu, aku Akik. Dia senyum bang. Dia senyum. Mungkin roh dia tu. Dah berdiri dah bulu tubuh ni bang. Dia datang mungkin dengan diri. Jadi, mungkin roh dia tu masuk ke dalam diri saya bang. Yang menyebabkan saya boleh membawa watak Akik tu, saya cakap boleh dikatakan menjadi. Itu yang membuat kita feel tu. Feel betul bang. Sebab dalam cerita tu saya terpaksa jari kaki saya orang Sarawak cakap berkukut. Jari kaki saya macam ni bang bila jadi watak Akik. Remung dia tukar macam ni. Badan memang sado. Jadi remung sebab memegang dua watak yang berbeza. Dan selain daripada tu, cabaran-cabarannya semangat di dalam kelompok tukang ansera tu sendiri. Tim produksi itu memang cukup kuat dan semangat. Memang bersemangat. Dan salah satu di antara kami kami pernah lalui yang suatu kami berlatih di Kampung Budaya Sarawak. Masa latihan. Waktu itu watak Raja Barat, saudara Wezan Zaili, duduk di belakang auditorium, mongkok. Lepas tu dia dengar, dah berdiri dah bang, dia dengar suara dia dipanggil di atas Gunung Sendubung. Raja Mengga! Raja Mengga tu siapa bang? Watak dalam cerita tu. Di antara watak dalam tukang ansera tu. Jadi seorang Wezan mencari, di mana suatu? Raib tak nampak orang. Salah satu di antara di antara kami melalui mistik-mistiknya. Dan apabila dia ambil gambar bang, kebanyakan muka-muka dia orang memang pelik-pelik. Watak pelik-pelik bang. Macam seperti muka kucing. Macam bermisai. Sayangnya gambar-gambar tu kita banyak yang dah hilang sebab disimpan dalam komputer, tapi komputer tu dah habis. Sayang memang. Kenangan. Dan salah satu peristiwa terjadi suatu kami membuat persembahan di Dewan Bahasa. Watak Manang yang membuka panggung pada itu bermantera. Ada orang yang lalu di belakang dewan melihat seperti dia berada di belakang dewan, memanggil dia. Nama dia Alik, tapi dia tak respon. Bila kawan itu masuk dalam dewan, tengok Alik tu berada di tengah pentas. Di tengah pentas. Itu yang di antara yang kita rasa pelik mistik. Orang boleh melihat watak-watak tukang ansera berkeliaran di setiap kali kami buat persembahan. Memang terjadi bang. Memang terjadi. Dan pernah sekali sebelum buat persembahan,
kromong, gong semua berbunyi sendiri bang. Pernah kami dengar. Bunyi kung kung tak tak tung. Tak 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 tung. Tak tak tung. Tapi tak ada orang. Tak ada orang main. Di antara itulah di antara yang kami lalui mistiknya bang. Memanglah kalau kita bercakap cerita-cerita Sarawak, lebih lagi kita mengangkat budaya kita, memang semangat itu memang lain bang. Ya, Semangatnya. Lebih lagi bila kita bertanding di peringkat kebangsaan, kita rasa pahlawan Sarawak tu, semangat itu menyerap dalam diri kita. Betul, Wang. Itulah betul. di antara pengalaman saya, mistik-mistik yang kita pernah lalui sepanjang Tukang Serah. Dan yang tidak dapat saya lupakan, waktu latihan kepala saya berdarah. Kenapa? Kan? Walaupun kita menggunakan parang tu replika kayu, memang saya pertandingan tidak boleh menggunakan parang yang betul, menggunakan kayu. Apabila berlawan, salah seorang daripada pelakon tu yang memegang watak Mengga, dia waktu dia berlawan dengan saya tu bang, dia lompat tu, dia tak betul-betul bang, dia patah. Patah tu cun kena dahi saya, berdarah. Itu masa pementasan tu? Masa latihan. Latihan. Waktu latihan. Ya. Dia memanglah, itulah yang orang cakap semangat yang lain bang. Bila berlakon, Tukang Serah, bila dah berlatih menggunakan cawan, kami latihan ada lain sikit bang. Ada lain sikit. Ini yang saya boleh kongsi mungkin yang di luar sana. Betul. Waktu berlatih jangan bagi cuma 20%, 30%. Katalah seperti yang dicakap oleh guru Abang Gamli Ali, berlatih kena bagi 200%. Kenapa 200%? Kena bagi lebih. Sebab itu semangat ritual itu, dia semangat bila berlawan tu kena betul-betul. Kenapa? Sewaktu kita buat persembahan, kita tidak tahu, mungkin mood kita turun. Mungkin kalau turun pun cuma dalam 1%, semuanya lagi masih dalam 100%. Itu kami tidak pernah berlatih bermain-main. Kalau di luar memang bermain, tapi bila sudah di atas pentas kami tidak main-main. Okey, itu di antaranya semangat dan ritual dalam pementasan teater Tukang Serah. Okey bang, nak tahu perkembangan dan pencapaian sepanjang pelibatan awang dalam pementasan teater dari dulu dan sekarang. Nak tahu sikit dari segi pencapaian dia di peringkat negeri dan kebangsaan. Cerita sikit bang. Baiklah bang, sepanjang saya terlibat dengan teater dah lebih 20 tahun, pencapaian yang saya rasa sesuatu yang saya tidak jangka sebenarnya bang. Sebab saya cuma berkarya, tapi karya saya diiktiraf oleh hakim-hakim tauliah ketika pertandingan. Dan di peringkat negeri, alhamdulillah saya telah memenangi beberapa anugerah seperti pengarah terbaik pada tahun 1996 dan 2005. Pengarah terbaik dan pelakon terbaik pada 2003. Saya pernah menang juga pengarah teknikal terbaik. Dan beberapa kali Johan peringkat negeri lah. Kalau di peringkat kebangsaan, sesuatu kemenangan yang cukup manis dalam hidup saya bang. Saya tidak pernah terfikir kejayaan yang cukup luar biasa di peringkat yang lebih tinggi. Saya telah dinobatkan sebagai pelakon lelaki terbaik pada Festival Teater Malaysia pada 2008 dan cerita Tukang Serah itu sendiri. Dan manisnya lagi kerana kita mendapat Johan dan juga kita menang hampir ke semua anugerah yang dipertandingkan. Suatu persembahan, suatu orang cakap kejayaan yang luar biasa. Kerana kita Johan, pengarah terbaik, pelakon lelaki terbaik saya sendiri, pelakon pembantu lelaki terbaik, pelakon pembantu wanita terbaik dan juga pelakon harapan lelaki terbaik. Banyak kategori yang kita sapu waktu tu. Betul bang, alhamdulillah. Bahawa orang Sarawak juga boleh bang. Mesti boleh. Orang Sarawak punya bakat yang luar biasa bang. Dan pada 2014 sekali lagi kita mewakili Sarawak, Persatuan Seni Bersama SIFA mengangkat naskah Penggali Intan ke peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan juga. Waktu itu sejarahnya bang. Tidak pernah dalam Malaysia membuat teater setengah pentas hujan. Itu saya dulu. Ada. Jadi penting. Betul. Suatunya kita menang. Johan, kita menang pengarah terbaik dan saya sendiri alhamdulillah bang, kali kedua dinobatkan sebagai pelakon lelaki terbaik. Dan dalam Malaysia ni saya rasa cukup berbangga dengan diri sebenarnya, pencapaian yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya tidak terfikir untuk dapat menang anugerah sehingga 2 kali pelakon lelaki terbaik pada Festival Teater Malaysia. Ni bang nak cerita sikit tentang suasana waktu tu bang. Saya waktu tu bang dah di luar hujan, ingat tak? Ingat. Di luar hujan, apabila penonton masuk dalam dewan, dalam pun hujan juga. Teknik. Betul. Memang cantik bang, memang cantik. Betul. Penggalitan. Kena lagi yang paling power apa bang? Bau ikan masin long. Semua lapar dibuatnya bang. Orang Sarawak cakap mengambus seluruh dewan cium bau ikan long. Okey bang. Lepas ni
kita ke sana pula. Apanya, Wang? Tunggu. Sekejap lagi. Okey. Jom, Mariam, turun. Mengga! Apa yang telah terjadi? Menti bini aku. Remong! Menti bini Nuan. Kekasih Nuan. Remong! Menti bini aku. Kekasih aku, Remong. Mengga! Nak ada sikok kat aku. Aku yang sakti. Mengga! Kena Nuan begitu kejam. Nuan sepatutnya ke barat mencari aman. Tetapi Nuan telah membuat huru-hara. Nuan telah mencurik Menti. Nuan telah membunuh Menti. Mengga, alang-alang mandi. Biar mandi berdarah. Okey, baiklah. Itulah tadi sebahagian daripada segmen skrip kepentas, iaitu segmen pementasan teater Tukang Ensera. Betul, Bang. Sebenarnya babak tadi tu Bang mengisahkan bagaimana Remong berlawan dengan Mengga. Seperti cerita Akik yang menceritakan Remong diturunkan pergi ke sebelah timur, Mengga sebelah barat untuk membawa keamanan, kedamaian, untuk membantu raja jelata. Tetapi apa yang berlaku ketika mereka turun ke bumi, si Mengga ni telah membuat huru-hara. Membuat huru-hara seperti orang cakap menculik, merogoh, salah kerja-kerja yang memang tidak baik Mengga buat. Tetapi Remong memang membuat kerja-kerja yang baik. Jadi di akhir penceritaan Akik, dia sebenarnya Akik berhadapi dengan konflik sebenarnya orang. Salah satu dia berfikir bagaimana untuk siapa nak mewarisi. Betul. Siapa nak mewarisi? Nak ambil alih. Ambil alih. Apabila Akik mati, siapa yang nak mengambil alih untuk bercerita? Betul. Nasib baik cucunya Sunti dapat mewarisi penceritaan Akik. Jadi penghujung ceritanya si Mengga tu mati dibunuh oleh si Remong. Dan cucunya Sunti meneruskan penceritaan tentang Tukang Sera. Tukang Sera itu maksudnya tukang cerita. Ya, maksudnya tukang sera, penglipu lara. Ya, betul. Begitu banyak ceritanya. Okey, baiklah, Bang. Jom. Baiklah. Rupanya kita dah sampai ke penghujung program kita. Bang. Ya, Bang. Ini kita terus ke nasihat. Nasihat dan pesanan kepada rakan-rakan kita di luar sana, nak dengar sikit. Baiklah, Wang, sebagai orang cakap pesanan daripada seorang sahabat ataupun orang Sarawak, aktivis teater di Sarawak, kita ingin kalau bolehlah kawan-kawan angkatkan budaya kita di Sarawak, sebab kita di Sarawak ni banyak dan kaya dengan budaya yang boleh kita ketengahkan. Kerana setiap kali bila pergi di festival teater peringkat kebangsaan, kebanyakan aktivis teater di sini memang menanti akan kehadiran kumpulan teater di Sarawak mengangkat budaya Sarawak. Salah satunya Tukang Sera tu meletup di peringkat kebangsaan, menang hampir semua anugerah. Kita menang pengarah terbaik waktu itu kan. Pelakon lelaki terbaik, pelakon batu lelaki terbaik, semualah. Banyak kategori itu. Alhamdulillah. Kenapa? Budaya. Kita mengangkat budaya Sarawak. Dan bertepatan dengan pembawaan watak yang menjadi dengan budaya kita diangkat tu menyebabkan orang tertarik. Satu cabaran juga, Bang. Cabaran juga tu, Bang. Kerana nak bawa bendera Sarawak pergi ke kebangsaan tu. Betul. Jadi kita sebagai orang Sarawak, kita harus mengangkat budaya kita Sarawak, membawa peringkatkan lebih tinggi lagi. Kerana masih lagi. Salah satu lagi pesanan kepada yang baru-baru berjinak dengan teater, yang tidak lain dari pesanan, harus disiplin diri. Tidak ada bakat boleh dipupuk. Tidak ada minat, tidak ada minat boleh diasah lagi, Bang. Bakat boleh dipupuk, minat boleh diasah lagi, Bang. Tapi kalau tidak ada disiplin, kita akan hancur. Dan sentiasa merendah diri. Dan kita sentiasa berguru, belajar. Betul. Tidak ada ilmu itu sampai ke penghujungnya kecuali mati. Bila dah mati, memang tidak dapat untuk belajar lagi. Jadi kena sentiasa merendah diri, Wang. Maka berakhirlah program Seni Budaya Digital dalam semangat dan ritual pementasan teater Tukang Ensera.